Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian, kepada anak didik yang cikgu sayangi. Okay, hari ini hari Isnin. Okay, 26 hari bulan Julai. Okay, sekarang ini kita berada pada minggu yang ke-24 ya. Alright, okay. Jadi sebelum kita mulakan kelas, okay, boleh bagi respon ya pada cikgu. Suara cikgu boleh didengari? Boleh Cikgu. tulis dalam ruangan chat Okey, okey, terima kasih. Alright, sebelum kita mulakan kelas, cikgu bagi ada pautan Mentimeter. Okey, cikgu nak tanya khabarlah anak didik cikgu semua ni. Okey, boleh bagi respon tak pada soalan cikgu ni? Okey, berikan satu perkataan yang menggambarkan perasaan anda sambung PDPR hari ini. Okey, tak apa, boleh bagi jawapan yang jujur Jadi kita nak nak ambil mood kan untuk kita sambung lagi kita punya perjuangan kita dalam PDPR ni. Okey, boleh respon lebih daripada satu perkataan pun masukkan. Apakah perasaan-perasaan yang kamu alami sekarang? Okey, ada yang gembira. Okey. Ada yang kurang bersedia sebab dah cuti seminggu kan. Ya. Nak ambil mood belajar balik ni bukannya mudah. Okey, cikgu faham. Ada yang takut. Okey, kenapa rasa takut ya? Okey, kalau boleh respon dekat dalam ruangan chat pun cikgu boleh baca. Okey, ada yang rasa sedih. Yelah, sebab kita tengok data statistik COVID kan makin lama makin meningkat. Jadi memang kita rasa bimbang rasa takut, rasa tak selamat. Okay. Okay, ada yang dapat rasa seronok. Okay, ada yang tak ada perasaan. Ada yang rasa sama je. Okay, tak apa ya. Okay, kamu luahkan perasaan kamu. Okay, mungkin ada rasa kelegaan kan. Kamu dapat tuliskan. Okay, mungkin walaupun kita tak dapat nak bersua kan. Tak dapat nak bercakap. Okay. 26 orang ada di sini. Okay, kalau cikgu harap cikgu boleh dapat 26 respon dekat dalam Mentimeter ni. Okey, cikgu bagi masa lagi sebelum kita nak sambungkan lagi pengajaran kita. Okey, tak ada motivation, tak ada motivasi. Okey, 1 September sekolah, perancangan KPM pada 1 September tapi bergantung kepada situasi kes COVID semasa. Kemungkinan lah kalau sekolah dibuka tu mungkinlah cikgu berpendapat kelas peperiksaan saja. Mungkin kelas menengah atas tingkatan 6, tingkatan 5, mungkin tingkatan 4. Okay, kalau 1, 2, 3 ni kemungkinan besar cikgu masih rasakan kamu masih kekal lah di rumah Okay. Tak apa kalau yang masih belum lagi kamu boleh respon kemudian ya. Nanti cikgu boleh buka balik Mentimeter ni, cikgu boleh semak balik. Alright, terima kasih bagi respon dekat cikgu. Alright, walau macam mana pun ya, situasi kita alami ni, kita mesti teruskan perjuangan kita ya. Okey, seterusnya, mari kita sambung pengajaran yang lalu. Okey, 3 juga. Okey ya, kita nak sambung semula. Okey, cuba ingat balik nota yang cikgu bagi kepada kamu semua. Okey, berpandukan kepada muka surat 139. Cikgu harap boleh buka, masing-masing boleh buka buku teks. Okey, kalau masih ingat lagi, sebelum cuti, cikgu kita bincangkan untuk mengenali kan sifat-sifat sudut dan pusat lilitan yang dicangkum pada lengkuk yang sama.
Okey, dan cikgu ada bagi apa tips lah macam mana nak kenalkan bentuk-bentuk sifat sudut pada lilitan dan pusat bulatan yang dicangkum pada pusat yang yang dicangkum pada lengkuk yang sama. Cikgu ada namakan raja-raja tu. Boleh tak boleh respon dekat dalam ruangan chat ni, apakah jenis-jenis gambar yang cikgu tips lah yang cikgu dah labelkan kan pada gambar raja tu. Okay, boleh tak nyatakan cara nak mengenal pasti tu gambar raja tu. Apa yang cikgu bagi tips cara nak kenal sifat-sifat sudut tu. Okay, boleh tengok semula nota. Cikgu rasa nak sambung lagi, ada satu lagi gambar raja. Okey, apa yang cikgu kita labelkan pada gambar raja tu? Boleh tak respon dekat dalam chat, ruangan chat? Okey, siapa boleh ingat? Cikgu, okey, apa dia? Cikgu bagi label apa? Pencil kan? Antaranya pencil. Okey, ada lagi kalau boleh respon cikgu, kita nak ingat balik ni apa yang kamu dah belajar sebelum cuti ni? Roket, okey, ada lagi tu. Rama-rama, okey, kon aiskrim, bendera. Yes, okey. Okey, ada satu lagi gambar raja. Okey, yang ni sambungan tau. Kamu dia sambung saja. Okey, cikgu namakan dia. Okey, sekejap ya, cikgu buat kes ni. Okey, kamu labelkan dia sebagai segitiga. Okay, gambar raja seterusnya segitiga. Okey, buat bulatan. Okey, lepas tu kita buat satu pusat. Okey, so sekarang ni pusat ni kamu bina satu garis lurus. Okay, satu garis lurus. Okey, kalau garis lurus ni kita namakan dia apa? Ini adalah diameter. Okey, daripada garis lurus ni, okey, kita nak bina sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, macam mana? Okey, sekarang ni kalau kita tengok ya, okey. Inilah bentuk segitiga bersudut tegak yang kita nak lukis. Okey, diameter ni sebenarnya kalau dalam gambar rajah segitiga dalam bulatan, diameter ni adalah hypotenuse. Okay. Maksudnya diameter ni adalah hypotenuse kepada segitiga tu. Okey, jadi macam mana nak buat tau? Okey, kita kena jadikan dia satu segitiga. Okey, cikgu cuba. Kita tengok gambar rajah buku sekarang ada gambar rajah buku. Okey, muka surat 142. Okey, rujuk muka surat 142. Okey, ada bahagian atas tu satu kotak warna kuning. Okey, bila nak buat bentuk segitiga bersudut tegak tu, okey, hypotenuse ni adalah diameter kepada bulatan tu dan dia punya sudut 90 dia mesti sentuh kepada lilitan. Macam ni. Okey. Ni satu contoh. Okey. Dengan syarat sudut 90 darjah ni dia mesti menyentuh kepada lilitan. Ini sifat lilitan. Ini lilitan. Okey, maksudnya kalau segitiga bersudut tegak dalam bulatan ni jumlah sudut semua berapa? 180. Hasil tambah sudut, 3 sudut ni. Okey, kalau katakan ini A kan, ini B. Okey, maksudnya A tambah B tambah 90 sama dengan 180. Ni sifat dia. So ada satu lagi gambar rajah, ni nama dia, bentuk dia segitiga. Sebenarnya segitiga bersudut tegak.
Okey, jadi bila kamu dah melukis, kamu dah belajar untuk memahami sifat-sifat sudut ni, baru kita boleh jawab soalan. Okey, kita boleh selesaikan soalan. Okey, lepas ni kita nak bincang soalan dalam buku modul kamu. Kita mulakan dengan muka surat 15. Okey, sebenarnya cikgu dah minta dah kamu cuba jawab soalan ni. Okey, cikgu bagi masa dalam 1 minit ke 2 minit untuk kamu lukis gambar raja ni. Okey, jadikan apa dia punya penerangan dia. Okey, kalau dalam buku menyatakan bahawa sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter. Okey, apa maksudnya kat sini? Dia kata sudut pada lilitan bulatan. Okey, sudut ni kan kat lilitan bulatan. Ni lilitan, ini lilitan, ini lilitan. Yang dicangkung oleh diameter ialah 90. Okey, penegasan dia nak fokus kepada sudut yang 90 ni. Sudut 90 ni dia berada dekat lilitan. Okey, berdasarkan gambar rajah. Okey, kalau cikgu labelkan gambar rajah cikgu. Okey, berdasarkan QR. Okey. Okey, so kata seperti semi bulatan. Semi bulatan. Mesti ada POR ni. Okey, kalau katakan sekarang cikgu labelkan PQR, maknanya sudut PQR bersamaan dengan 90 darjah. Okey, sifat dia kena tahu ni, sudut dekat lilitan 90 dan hasil tambah 3 sudut ni, cikgu labelkan A tambah B tambah 90 darjah bersamaan dengan 180. Okey, boleh bagi respon dekat cikgu jika ramai dah lukis gambar rajah segitiga ni untuk kita bincang latihan, soalan latihan. Okey, pelajar yang baru masuk, pastikan tulis nama dekat dalam Google Form ya. Okey, respon dekat cikgu sekiranya kamu dah selesai melukis. Okey, respon kat cikgu dah settle ke kerja melukis ni? Belum cikgu. Oh belum ya, okey. Kalau dah sudah bagi tahu tau. Ini tak payah lukis.
Okay, hari ni pagi ni cikgu tengok hujan ya kat Sungai Buloh ni. Okay, harap-harap capaian internet baik. Okay, ramai dah siap ke? Ya, cikgu. Ya, ramai dah sudah ya. Okey. Okey, kalau nak ambil gambar dalam buku teks pun boleh juga ya. Maksud dia sama juga. Okey, muka surat 142. Okey, so sekarang ni kamu buka modul kamu. Buku surat 15. Okey, jadi daripada pengetahuan yang kamu dah belajar kan tentang rama-rama, roket, apa lagi? Kon aiskrim, bendera, roket ni. Jadi kita nak jawab lah soalan-soalan dalam latihan ni kan. Okay, kita mulakan dengan TP yang paling rendah, TP 1. Okay, so sekarang ni siapa yang dah buat, kamu bolehlah tengok jawapan. Okay, kalau siapa yang belum buat, okay, kamu kena tengok jawapan terus dan boleh ambil terus tapi jangan salin saja, okay, belajar untuk fahamkan. Kaitkan dengan pengetahuan yang cikgu dah ajar tu. Okey, so soalan nombor 1 kan. Nyatakan nilai setiap sudut yang tak diketahui. Okey, maksudnya yang berlabel. Okey, so jadi jawapan yang A tu Q28. Okey, siapa boleh bagi respon kat cikgu? Okey, nak bagi tahu ni gambar raja ada kaitan dengan apa ni? Kon aiskrim ke, rama-rama ke, roket ke? Apa dia? Ini seperti apa ni? Gambar raja dia ada kaitan dengan apa? Rama-rama. Rama-rama. Okey, rama-rama kita pilih ni sebagai rama-rama. Okey, rama-rama. Okey, yang B ni pun okey, rama-rama jugalah rama-rama. Ya. Okey. Okey, yang C ni kamu kena tengok okey, dia ada dua sudut dia sediakan. Dia bagi 59 dengan 30. Okey, dekat sini kamu kena tengok yang mana satu yang betul. Nak ambil 59 ke 30? Kena tengok pada lengkuk dia. Sudut tu dia mesti cangkung pada lengkuk yang sama. Okay, kalau siapa yang tak masih tak apa nak jelas lagi apa maksud dicangkuk dalam lengkuk yang sama, maksud cikgu, kamu tengok Okay, so sekarang ni kan ni 30. Okay, kalau kita ambil 30 ni, macam ni kan, ni lengkuk dia lah ni. Okay, sekarang ni dia punya sudut lain tu, yang T tu, okay, dia mesti ikut syarat. Dicangkung pada lengkuk yang sama. Okay, jadi kalau yang T ni, macam ni kan, ini sudut dekat lilitan. So T ni, dia berada pada lengkuk yang sama, dicangkung pada lengkuk yang sama. Maka T ni 30 juga. Dia tak boleh 59. Sebab kalau 59, okay, dia punya lengkuk dia kat mana? Lengkuk dia dekat sini. Ini lengkuk dia dekat sini. Tak boleh lah, tak sama. Ya, okay. Tak ada kaitan pun. Okay, so itulah dia Okay, kita tengok soalan yang kedua ni. Okay, yang ini pula dia ada kaitan antara sudut lilitan dengan pusat. Okay, kita tengok ya. Okay, kita tengok yang inilah yang A ni kan. Okay, yang ini memang direct, roket kan. Kita tahu ini roket. Okay, kalau roket, okay, kalau kamu nak tulis cara lain nak tunjuk jalan kerja, okay, ini jalan kerja buku. Kamu boleh buat juga macam ni. Terus tulis 2 darab 67 macam ni. Maksudnya kan sudut dekat pusat ni 2 kali ganda. Dia dapat 134. Okay, boleh ubah lah ya. Okay, buat dalam kurungan boleh. So maksudnya kat sini, maksudnya okay, kalau dekat lilitan, okay, dia separuh. Sudut dia lebih kecil. Jadi kena bahagilah. Okay, kalau maksudnya kalau nak buat macam ni pun boleh lah. Atau, okay, atau kamu nak terus
nak tunjukkan 114 ni terus bahagi 2 pun boleh juga. So maksud dia sama juga. So dapat juga jawapan dia 57. Okay, so yang C ni boleh ikut langkah B. Okay, salah satu. Maksudnya dalam kerja pertama boleh, dalam kerja yang kedua pun boleh, ambil dalam kerja yang ketiga pun boleh. Okay. 112 ni maknanya kalau ni kurungan maknanya di darab lah. Okay, ataupun terus tunjukkan terus bagi 2. So dapatlah 54. Okey, boleh nanti respon dekat cikgu kalau dah sudah salin jawapan ni. Latihan kedua, cikgu nak teruskan yang ketiga. Latihan nombor 3. Dah. Dah ya. Okey. Okey, ini berkaitan dengan segitiga. Okey, ini berkaitan dengan segitiga. Tandakan sudut tegak dalam setiap bulatan di bawah berpusat O. Okey, suruh tandakan sudut tegak. Maknanya pelajar kena label kan, betul tak? Okey, kamu kena label. Okey, kalau label maksudnya kamu kena tahulah kat mana sudut 90 tu dia berada. Dia syarat dia, okey, dia mesti berada pada lilitan dan kamu kena kenal dia punya sifat segitiga bentuk tegak tu dalam bulatan tu, dia punya hipotenus dia diameter dia. Okey, maknanya nak bagi tahu okey, yang A ni maknanya kan, okey kamu kena kenal dulu, okey inilah segitiga dia. So dia punya sudut 90 tu kat mana? Ada kat sini. Nah, dekat sini ya. Okey, sebab kena kenal dulu dia punya hipotenus dia adalah diameter. So sinilah. Dia tak boleh berada dekat sini. Jadi kena kenal. Itu sifat dia. Okey, kalau yang B tu kamu tengok kan dia macam ada dua bentuk segitiga dalam tu. Okey, so mana yang betul? Okey, yang ni yang betul. Sebab dia punya dia punya diameter ni hipotenus kepada segitiga. So dekat sinilah. Di sinilah dia punya sudut dia. Okey, sekarang ni C. Okey, ada dua segitiga tu kan. Yang mana yang memenuhi syarat? Okey, nak ambil yang katalah cikgu label yang ini A. Yang katalah ini A, ini segitiga B kan. Ni segitiga B. Nak ambil A ke B? Okey, yang memenuhi syarat teori adalah yang segitiga yang segitiga A ni. Sebab ni dia punya dia punya hipotenus segitiga tu adalah diameter dia. Okey, jadi inilah dekat sinilah 90 dia pada lilitan tu. Di sini. Okey. Okey, cikgu harap boleh faham. Okay, kita sambung lagi. Okey, sekejap ya. Alright, okey. Cikgu sambung.
Okey, dan cikgu rasa soalan ni mudah je. Kita pergi lagi soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan ni dia memang dalam kerja kan, tapi cikgu nak pelajar semua ambil masa untuk cuba cuba fikirkan cara nak jawab tu ya. Okey, cikgu tak nak terangkan dulu. Mungkin boleh ambil masa dalam 3 minit ke untuk kamu cari idea macam mana nak jawab soalan ni. Mengikut langkah kerja kamu sendiri dulu. Okey, berdasarkan kefahaman kamu. Okey, cikgu bagi masa dalam 2 minit. Okey, fahamkan soalan dan juga cuba fikirkan langkah kerja dia. Okey. Dengan cara yang kamu faham Okey, lepas ni cikgu kita bincang semula. Cikgu tak dengar. Oh, ya, tak dengar? Bukan, cikgu sekarang bagi masa pelajar untuk fikirkan jalan kerjanya. Dalam kerja soalan ni. Okey, boleh ya cikgu, kita teruskan perbincangan ya. Okey, sekarang ni cikgu nak jelaskan macam mana nak dapatkan jawapan dia. Okey, suara okey? Suara cikgu okey ya? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Alright. Okey, so sekarang ni soalan nombor 4. Okey, cikgu ambil contoh cikgu terangkan yang contoh ni dulu. Okey. Soalan ni dia minta pelajar cari sudut A. Okey, kalau berdasarkan sifat bulatan bermakna hasil tambah 3 sudut dalam adalah 180. Okey, dan kamu dah tahu bahawa sudut pada lilitan bagi segitiga bersudut tegak ialah 90 darjah. Ini 90. Okey, sudut ni 90. Okey. Sebab tu penerangan dia ada bagi tahu. Okey, sudut 90 ni adalah sudut PRQ sama dengan 90. Okey, jadi sudut dalam semi bulatan. Okey, maka nak cari A tadi, okey, kita kaitkan dengan nilai 180 tu. Okey,
Maksudnya, okay, dia bina lah, bina satu persamaan di mana hasil tambah A tambah 36 tambah 90 sama dengan 180. Nak cari A, jadi kena tolak lah dua sudut ni. Tolak dua sudut ni, dapatlah 54. Okay, so latihan latihan A ni, okay. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu, gambar raja ni ada kaitan dengan label apa yang cikgu bagi tahu tu? Roket ke, rama-rama ke, pensel ke, phone ke, bendera ke, kapal layar ke? Ada tak cikgu sebut kapal layar? Dalam nota, gambar raja ada tak cikgu sebut kapal layar? Cuba tengok balik. Nota ada tak cikgu sebut kapal layar? Kapal layar ialah gambar raja di muka surat 139 yang paling hujung sekali. Cikgu dah bagi tahu, cikgu dah terangkan tak? Jelaskan tak kapal layar tu macam mana sifat dia? Okey, kalau rasa belum, cikgu kena terangkan lah. Okey, dia macam ni tau. Okey, sebenarnya yang ni A ni dia ada kaitan dengan gambar raja yang cikgu kata labelkan sebagai kapal layar. Okey, kapal layar. Macam mana dia punya sifat kapal layar ni? Okey, dia ada kaitan dengan sudut pusat dengan lilitan. Okey, 110 ni sudut di lilitan. Okey, tengok ya, ni 110. Okey, sudut kat lilitan, ni lengkuknya. Lengkuk dia adalah lengkuk PR. Okey, sudut dekat pusat kat mana? Sudut kat pusat dekat, okey, ni dekat sini. Okey, cikgu labelkan dia sebagai X Okey, X ni adalah sudut dekat pusat yang lengkuk dia sama, dicangkung oleh lengkuk yang sama, iaitu PR. Okey, ni sudut dekat pusat, ini sudut dekat lilitan. Biasa ingat sudut dekat pusat 2 kali ganda. Okey, yang X ni adalah kita sebut sudut refleks. Ni, sudut refleks. Apa maksud sudut refleks? Sudut refleks adalah sudut itu adalah dia lebih besar daripada 180 darjah tapi kurang daripada 360 darjah. Okey, jadi dia 2 kali ganda kan? Sudut kat pusat 2 kali ganda daripada di lilitan, jadi 2 darab 110 dapat 220. Okey, so X ni 220. Nak cari B. Okey, sekarang ni soalan minta sudut dekat B tu. Jadi, satu putaran lengkap bulatan adalah 360. Nak cari B, 360 kena tolak dengan 220. Sebab tu jawapan dia adalah 140. Okey, ni jalan kerja je. Okey, maksudnya kena cari, okey, kamu boleh ikut cara cikgu, maknanya letakkan dia sebagai X katalah kan. Jadi, kena cari X dulu. So, X sama dengan, sudut dia 2 kali ganda kan, jadi 2 darab 110. So, dapat 220. Okay. Lepas dah dapat 220 ni, baru cari B. B ni 360 tolak 220 dapat 1. Ni langkah kerja yang kedua. Ni langkah kerja pertama. Ni langkah kerja yang kedua.
Okey, boleh bagi tahu kat cikgu untuk cikgu teruskan perbincangan soalan yang seterusnya. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak nak tanya ke ada yang masih kurang jelas ke? Boleh tak bagi respon dekat ruangan chat ni kalau tersebut faham ataupun okey? Jelas. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, so boleh dah proceed dah sudah kan? Dah kan? Tak padam ni. Okay, kita pergi soalan yang berikut. Okey, ambil masa untuk memahami soalan. Cuba analisis dulu gambar rajah ni. Okey. Okey, soalan ni TP3. Kalau TP3 soalan ni dia tidak mencabar lagi lah. Dia belum cukup mencabar lagi Okey. Maksudnya konsep tu kalau tengok kat gambar rajah tu masih boleh nampak dengan terus boleh nampak lah kan. Direct je sepatutnya boleh nampak. Okey, bila kamu belajar tajuk ni, maksudnya soalan tu dia ada kaitan dengan pengetahuan yang kamu dah belajar semasa tingkatan 1 dengan 2. Okey, soalan cikgu yang pertama Okey, cikgu nak tanya. Siapa yang dapat jawab? Okey, daripada gambar rajah ni, memang kita akan dah tahu ada konsep segitiga dekat dalam ni kan. Segitiga bersudut tegak. Okey, soalan cikgu ialah apakah jenis segitiga bagi POQ? Kalau PQR adalah segitiga bersudut tegak, segitiga POQ pula, apa nama jenis segitiga tu? POQ. Apa nama jenis segitiga ni? Siapa nak jawab? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Okey. Kalau segitiga sama sisi, maksudnya kan dia punya sudut dalam dia semua 60 darjah. Maknanya sudut dekat O 60, sudut dekat P 60, dekat D ni pun 60. Tapi dia dalam soalan ni, dalam gambar rajah, dia bagi sudut O tu, ini kan 102 darjah. Jadi dia bukan segitiga sama sisi. Cuba lagi. Segitiga ada banyak jenis kan? Okey, dia bukan segitiga sama sisi. Ada satu lagi jenis segitiga tu. Siapa lagi boleh bagi jawapan? Okey, tapi terima kasih respon dekat cikgu. Okey, ada lagi lain nak cuba tak? Okey, cikgu bagi clue Cikgu bagi clue. Okey, ni.
Dia punya dua sisi dia sama. Sama Bila kaki. dua, okey, dia segitiga sama kaki Okey, dua segitiga sama kaki. Okey. Jadi dia ada kaitan dengan segitiga sama kaki sebab apa? Untuk dapatkan nilai D tu. Okey, sebablah soalan ni dia suruh cari apa nilai yang tak diketahui kan. Cari sudut nilai yang tak diketahui. Maknanya kena cari sudut C dengan D. Okey, kita tengok dulu ya. Okey, sekarang ni tengok dekat C tu. Okey, C ni okey, C ni dia punya lengkuk dia dekat sini ke tak? Dia C ni sudut dililitan. Okey. Sekarang ni dia ada kaitan dengan konsep roket tu. Sebab 102 ni sudah dekat pusat berada pada lengkuk yang sama PQ. Maka nak cari C ni 102 ni bahagi 2. Okey, so C ni okey, 102 tu kamu kena bahagi 2 je. Dia separuh kan? So dia lebih kecil separuh daripada sudah dekat pusat. Jadi 51. Ini nak cari C. Okey, yang nak cari D tu, okey, kita kena gunakan konsep segitiga sama kaki. Okey, untuk D, okey, ini dalam kerja buku kan, maksudnya 180 sudut keseluruhan, segitiga sama kaki, 180, dia tolak dengan 102, bagi dengan 2. Okey, ataupun kamu boleh buat dalam kerja dia 180, tolak 102, terus bagi 2. Okey, sebab sudut D ni dengan ni sudut dia sama besar. Sebab tu dia kena bahagi 2. Okey, so dapatlah 39. Maksudnya kalau 180 kalau 12 dapat 78. So 78 bahagi 2 dapatlah 39 darjah. Okey, kita nak tengok soalan C pula. Okey, so boleh ya kita teruskan ke C? Boleh. Okey, siapa yang dah nampak dah? Macam mana nak dapatkan E tu? Okey, kalau kita tengokkan dalam gambar rajah tu, sebab kita nak cari perkaitan maksudnya apa nota yang cikgu share tu kan, yang cikgu cakap tu nak kaitkan dengan apa dia aiskrim cone ke, dia rama-rama ke kan, dia ada kaitan lah dekat sini dalam soalan ni. Sebab cikgu tengok soalan C tu, dia ada kombinasi tau, dia ada segitiga dekat situ dan dia ada konsep rama-rama. Okey, rama-rama dekat dalam gambar rajah ni. Okey, rama-rama tu kat mana, macam mana? Okey, kamu tengok sudut dekat E ni. Sudut E ni, okey, dia sama dekat sini. Ini pun E juga sudut dia. Okey, so sudut dia ni sama sebab dia berada pada lengkuk yang sama ni. PS tu. Okey, lepas tu ada segitiga kan? Segitiga ni, PRS ni dia sebuah segitiga, jadi dia 90 dekat sini. Okey, kamu boleh labelkan. Ya, labelkan dalam gambar rajah tu maknanya itu kefahaman kita. Okey, so sekarang ni nak cari E tu. Okey, masuk nak cari yang E kat sini.
kita kena tahu sudut dekat ni. Sudut dekat E yang ini, yang cikgu label E ni pada pada sudut dekat lilitan yang berlabel R ni. Okey, kalau dalam gambar rajak, dalam buku kan, dalam kerja dia, okey, dia labelkan sudut ini sudut PRS. Okey, jadi gunakan konsep segitiga tu. 180 tolak 90 tolak 50. So dapat ni sudut ni 40. Okey, bila sudut ni 40, maknanya tadi cikgu cakap tadi kan, okey, sudut PRS ni yang cikgu labelkan sebagai E ni dia sama. Jadi sudut yang E ni adalah nama dia kalau labelkan daripada huruf adalah PQS. Ni PQS ni adalah E lah ni. Ni adalah E. So PQS sama dengan PRS ni 40 ni, maka E tu 40. Okey, yang kalau dalam jawapan dalam buku ni, skema jawapan ni, dia bagi penerangan lah yang 90 ni adalah sudut dalam semi bulatan. Okey, lepas tu kalau kamu nak bagi penerangan pun boleh. Nak huraikan pun boleh. Kalau tak pandai huraikan, apa? Okey, ikut step yang cikgu ajar tadi. Okey, labelkan ni sebagai E. Lepas tu dia ni, tapi kalau E ni merujuk kepada apa? Sudut PRS. Sudut PRS ni dapat 40. Okey, lepas tu kaitkan pula sudut PRS ni dengan sudut yang E ni. Sama dengan 40. Okey, dah dapat dah jawapan dia . Okey, dua soalan lagi. Okey, dua soalan lagi kan, muka surat 17 sebelum kita nak masuk sisi 4 kitaran. Okey, dua soalan tu cikgu nak kamu cuba jawab dulu dekat rumah. Okey, nanti hari Rabu kita jumpa, nanti kita nak bincang dia punya jawapan dia. Okey, so dua soalan ni kamu kena cuba jawab sendiri dulu. Okey, boleh juga gunakan perbincangan dalam kumpulan kan, kamu dah ada banner kumpulan tu, kamu boleh bincang juga dengan kawan-kawan dekat dalam tu. Okey, nanti kita jumpa, kita bincang dan kita sambung kepada sisi 4 kitaran. Okey, so jadi cikgu rasa kita berhenti dulu dekat sini. Cikgu harap sebelum meninggalkan Google Meet ni, tolong sangat-sangat, okey, rekodkan kehadiran kamu ya. Tolong rekodkan kehadiran kamu. Okey, jadi cikgu rasa kita boleh berhenti di sini. Okey, sebab tadi kita lupa pula dah masih doa. Tadi kan boleh tak kita sudahi dengan surah Wal-As? Boleh tak cikgu panggil Syarifin? Okey, baca surah Wal-As, Syarifin. Syarifin, boleh onkan kamu punya speaker tu, mikrofon kamu tu, boleh tak kamu bacakan surah Wal-As? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi yusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Amin. Okey, jadi kita jumpa lagi hari Rabu. Kita cuba dulu jawab soalan dua soalan tu. Okey, pelajar boleh bersurai. Terima kasih cikgu ucapkan atas kerjasama semua hari ini. Okay, cikgu doakan semoga kamu semua sihat dan dilindungi Allah SWT. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cikgu. Okey. Cikgu. Cikgu.